Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam pertemuan, salam pencerahan, salam di alam maya untuk teman-teman yang berkesempatan bersama-sama dengan saya. Apa khabar saudara? Saudara Muhammad Fuad. Apa khabar saudara? Moga sihat Kabare menuju akhirat. Begitu juga dengan saudara Wan Hafiz Wan Basirun, saudara Syarul Azam. Selamat malam dari Kota Baru saudara Syarul. Saudara Jamaluddin Muhammad, saudara Syah Ibrahim. Begitu juga dengan saudara Anwar Jubin. Apa khabar saudara? Doa saya anda sentiasa sihat walafiat. Atuk Wak. Apa khabar Atuk? Begitu juga dengan saudara Muhammad Razi. Salam SL Service Absorber. Saudara Ibrahim Cik Muda. Apa khabar saudara? Saudara Acik Warisan. Terima kasih. Hantar 75 star. Hantarkan star. Yang saya harapkan daripada anda lain tidak saudara adalah like, share and subscribe. Kalau sesuatu terganggu dalam Facebook, segera pindah ke Instagram. Sama juga halamannya itu Amir Hijaz Fans saudara ya. Saudara Sri Setia, saudara Yus Ai Adnan, saudara Ibrahim Ahmad, saudara Bakar Ahmad. Waalaikumsalam. Semoga dijauhi bencana. Ya, saudara Bakar Ahmad daripada Nilai saudara. Nilai bagaimana sekarang kedudukan Nilai? Sekarang ni musim panas saudara. Saudara Syahira Hussein, saudara Maira Harun, cucu saya nak masuk, lama dia tak masuk. Dia masuk, dia senyum saja. Dia nak tengok saja saudara. Saudara Zainab Idris, Zainuddin Yassin, Muhammad Fazli Dili. Apa khabar saudara? Begitu juga dengan saudara Agnes Wong, Badrul Zaman, Tuan Ehsan Sayuti. Selamat malam. Semoga sihat walafiat. Samalah kita. Baik saudara. Sebab malam ni ada banyak juga perkara-perkara yang ingin kita bincangkan, kita bualkan bersama saudara ya. Ya, saudara Mazlan anak Lan lah tu saudara. Baik saudara, seperti biasa saya harus memberi laporan sedikit, tak lama pun saudara. Hari ini saudara adalah hari Khamis, malam Jumaat, malam yang penuh keberkatan. Saudara, malam yang elok untuk kita berdoa ya. Saudara, kuih seruh di Kuantan tanggal 24 Mac dan tinggal 12 hari je lagi saudara. Tak lama, 12 hari je lagi. InsyaAllah berdoalah kita pada Allah SWT agar mempertemukan kita dengan bulan Ramadan Al-Mubarak. Memang kita menantikan kehadiran malam Lailatul Qadar. Dan hari ini menurut laporan saudara Rio adalah merupakan hari yang ke-730. Bumi kita ini dicengah oleh virus corona dan masih belum nampak tanda-tanda usainya. Kerana daripada laporan saudara Rio, jangkitan hari ini adalah 22,491 menjadikan jumlah 4,054,926. Sudah lebih 34,400 orang warga kita yang telah pun menemui maut kesan daripada jangkitan virus corona. Dan laporan yang saudara Rio berikan kepada saya lihat Selangor masih lagi tertinggi dan amat mengejutkan saya. Kerana daripada 7,452 kemarin, dia melonjak kepada 10,240. 10,240 orang warga Selangor yang dijangkiti oleh virus corona saudara. Sebab itu berhati-hatilah saudara. Kerana kalau ikutkan untuk bulan ini sahaja sudah 526,731 warga yang terkumpul yang dijengah oleh virus corona. Itulah yang saya dapat laporkan untuk pengetahuan saudara berhubung dengan jangkitan virus corona. Saudara, kita masuk sedikit tentang e-commerce. Jadi saudara yang mempunyai produk atau bahan-bahan yang mahu diwawarkan, silalah berhubung dengan Al-Azhar, iaitu di talian 011 330 41241. Moga kita sama-sama dapat berniaga, dapat mencari rezeki yang halal saudara. Bersama dengan Al-Azhar, jangan lupa haruman bakunya dan wangi-wangian daripada Timur Tengah yang memang sedap. Aromanya adalah aroma Amir Al-Khud. Tapi banyak lagi saudara, ada lebih kurang 100 jenama ya, bau-bauannya. Ada yang bau ros, ada yang bau dahlia, macam-macam lah saudara. Dan jangan lupa untuk memesan rendang tuk. Itu produk hasil ibunya. Sesuai, kita dah dekat nak raya ni pula, bulan puasa, eloklah kita simpan, tahan lama saudara, rendang tuk.
dan juga dengan bahulu berdal. Sama Al-Azhar, bolehlah juga saudara memesan gula O. Gula O ni titis, satu titik sudah cukup. Kerana ini boleh menggantikan gula untuk mengelakkan kita dari kerja manis, ya, kerana ia tanpa kalori. Begitu juga kalau tak dapat berhubungan dengan Al-Azhar, boleh hubungi Siti Farehah di talian 017 711 4300. 12 hari lagi nak puasa, makan dengan kanji memang sedap. Dendeng manis Siti Farehah. Dan untuk mendapatkan bekalan buah-buahan tamar, buah-buahan yang segar, boleh berhubung dengan saudara Kizinis Siti Farehah di talian 017 711 4300. Dan Syauqi di Kizinis untuk mendapat bekalan buah-buahan di kawasan Lembah Kelang. Untuk tu dihantar ke rumah saudara, hubungi di talian 012 357 5703. Samping itu, ini boleh dihantar ke mana-mana pun. Jangan lupa saudara, popiah sira Lady Maria. Memang ini kegemaran saya. Rasanya pedas, rangup dan manis. Saudara boleh berhubung dengan saudara Nizam. Just PM tu pun boleh. Di talian 019 435 1203. Dan saudara, saya juga menerima ini pesanan daripada saudara Zul. Lama dia tak hadir. Kali ini dia hadir. Saudara Zul itu tokoh jamu kemaman. Saudara boleh berhubung saudara Zul, tokoh jamu kemaman di talian 019 917 0449. Hari ini Zul hadir dengan ini special saudara. Besar ni saudara. Berat ni. Punyalah besar ni saya kata. Harganya pun murah saudara. Iaitu madu tualang gold special quality. Ini memang madu yang dihasilkan oleh lebah daripada hutan tropika. Ia dijamin berkualiti dari hasil bunga liar hutan tropika dan original saya. Bukan tiruan. Kadang-kadang orang jual madu ni macam-macam mereka letakkan, ada yang letak gula dan macam-macam, tapi ini adalah original daripada tokoh jamu kemaman. Madu tualang gold ni ia sesuai untuk meningkatkan imunasi dan antibodi serta mempercepatkan penyembuhan luka dalam badan, mengawal paras gula dalam badan. Ia baik untuk tekanan jantung dan mengawal tekanan darah dan amat sesuai untuk meneruskan rawatan saudara, itu rawatan COVID-19. Madu ini adalah antara makanan harian yang elok kita makan. Sampai itu ada juga itu madu apple cider. Madu apple cider ini ia diperbuat 40% madu Arab, 30% madu tualang dan 30% daripada cuka apple. Ia adalah untuk membantu mengurangkan berat badan, menghapuskan lemak. Itu masalah pengadaman. Kalau saudara ada sembelit, asma, migrain ataupun insomnia, susah nak tidur dan melancarkan pernafasan. Ia turut juga membantu masalah gout, itu sakit sendi dan otot serta stroke. Saudara boleh pesan daripada saudara Zul daripada tokoh jamu kemaman. Beliau boleh menghantar pada rumah ke saudara terus ke rumah. Sekarang ni zaman e-commerce saudara. Hubungi saudara Zul di talian 019 917 0449. Saudara, itulah e-commerce kita. Sedikit saya mohon maaf ambil masa saudara sedikit. Bagi saya, kita harus menggalakkan teman-teman kita untuk berniaga saudara. Baik saudara, seperti biasa, usai e-commerce, kita santuni sedikit tentang naluri kehidupan. Saya bukan ustaz saya, tapi bila teman-teman berkirim pada saya dan saya membaca, menatapnya, kalau sesuai untuk perkongsian, saya cuba jadikan ia sebagai perkongsian kita bersama saudara. Kerana yang terbaik ialah makan daripada hasil usaha tangan kita sendiri. Itulah yang sebenarnya makanan yang terbaik untuk kita makan saudara. Kerana dari Miqdam radhiyallahu anhu, bahawa Rasulullah SAW ada bersabda, tidak ada makanan yang dimakan oleh seseorang sekali-kali tidak ada yang lebih baik daripada memakan makanan hasil usaha tangannya sendiri, bukan daripada orang lain saudara. Sesungguhnya kata baginda Rasulullah, Nabi Allah Daud sendiri makan dari hasil usaha tangan beliau sendiri. Jadi kita harus berusaha saudara, carikan rezeki dengan tangan kita sendiri. Itulah makanan terbaik sekali ya. Karena sebenarnya ini untuk orang Islam. Bagi orang kafir memang Allah SWT tutupkan mata dan fikiran mereka untuk melihat kebaikan. Sebab itu Allah berfirman,
Maksudnya, dan kami jadikan itu sifat tamak dan gila mereka kepada harta benda dan pangkat itu sebagai sekatan yang menghalang mereka daripada memandang kepada keburukan dan kesingkatan masa dunia yang ada di hadapan mereka, dan sekatan yang menghalang mereka daripada memikirkan azab yang akan mereka hadapi di belakang hari, ya saudara. Lalu kami tutup pandangan mereka, maka dengan itu mereka tidak dapat melihat jalan yang benar. Itu adalah dalam ayat surah Yasin ayat yang ke-9, saudara. Artinya kita berusaha sebagai muslimin, sebagai mukmin, hamba Allah, jangan hanya kita meletakkan segala-galanya pada takdir saja. Berusahalah kamu, bagaimana kata baginda Rasulullah, beramallah kamu seolah kamu akan hidup, kamu akan mati besok hari, dan berusahalah kamu seolah kamu akan hidup untuk 1000 tahun lagi. Ya saudara, selamat berusaha, dan saya menggalakkan supaya kita mengamalkan zikrullah setiap hari. Tambah-tambah lagi macam malam ni, malam Jumaat, kita lakukan solat duha, solat sunat dan sebagainya. Berdoa pada Allah. Di samping itu, kita berusaha melakukan kerja ataupun mencari hasil kehidupan saudara. Baik saudara, itu yang sempat kita kongsikan dalam naluri kehidupan. Saya santun pula ini mutiara kata kiriman sahabat kita, saudara Cikgu Hibil. Katanya, pada tangga kehidupan kita, kita dapat mendaki, dan setiap kehidupan hanyalah 1 detik saja. Satu hal harus dilakukan dalam waktu yang singkat-singkat ini, iaitu membuat dunia senang kerana kita berlari di arena itu. Jadi artinya kita berjalan, kita mendaki tangga untuk kejayaan diri kita, dan kita harus berlari untuk memberi kesenangan kepada dunia. Itu kiriman daripada Cikgu Ibil. Terima kasih Cikgu Ibil atas kiriman mutiara kata. Saudara, baik. Seperti biasa, salam impian moratorium dan penggunaan wang simpanan pekerja. Saya sebenarnya lenjan nak bercakap soal wang simpanan pekerja ni, tapi masih belum belum dapat perkabaran bahawa pengeluaran wang tersebut secara tuntas. Malahan semalam bila saya dapat kiriman daripada teman, ada pihak yang mencebik ataupun menyindir dan sebagainya tentang rakyat yang susah ini, membuatkan saya kadang-kadang naik bosan dengan sikap manusia ni. Apakah Perdana Menteri dah luluskan? Sepatutnya dipermudahkan, bukan menyulitkan. Itu keadaannya saudara. Dan saya berdoa agar teman-teman yang menanti untuk mendapatkan pengeluaran wang mereka segeralah. Dan bulan puasa dah dekat dah ni. Saya juga merasa risau kerana teman-teman saya mungkin ramai yang amat mengharapkan untuk menyambung kehidupan, ya saudara. Dan kita juga mengharapkan agar negara tidak berbelanja tanpa had. Kalau negara berbelanja tanpa had, maka kita akan menuju kemuflisan. Baik, saudara. Tajuk perbincangan kita malam ini adalah musuh tidur satu kelambu. Apa yang saya maksudkan? Sabar dulu saudara. Kita santun dulu. Apa kata pantun Pak Nazil? Katanya, asyik bertingkuh di pagi hari, diri menyangkal, kata tak perasan. Menteri angkuh, lupa diri, berhujah dangkal, membuat keputusan. Jadi saya suka dengan Pak Nazir ni, bila kadang-kadang ada perkataan-perkataan digunakan, kadang-kadang kita pun tak faham maksudnya, dan beliau menjelaskan, bertingkuh tu maksudnya berbantah ataupun bertengkar. Asyik bertingkuh di pagi hari, artinya asyik bertengkar di pagi hari, diri menyangkal, kata tak perasan. Menteri angkuh, lupa diri, berhujah dangkal, membuat pesan. Jadi bila mereka membuat pesan, mereka memberi hujah-hujah yang agak dangkal, yang membosankan kita saudara. Kata Pak Nazir lagi, Mak Sarah memetik papaya, kutip keranji setengah baldi. Jangan gairah menang bergaya, ingatlah janji pada pengundi. Yang ini Pak Nazir mengingatkan pada wakil-wakil rakyat, khususnya di negeri Melaka dan negeri Johor. Anda dah menang. Jadi jangan gairah kerana dengan menang yang bergaya, tapi ingatlah janji anda pada setiap pengundi saudara. Terima kasih Pak Nazir. Saya juga menerima pantun daripada pejuang muda kita. Itu daripada Perak Tengah. Dia pun nampaknya dah sihat dan meneruskan usahanya. Hari ini dia pergi ke Negeri Sembilan untuk mendidik anak-anak muda dalam sektor pertanian moden. Industri pertanian melalui TVET-nya, itu iGrow. Kata Sir Nordin, balik petang kawanan itik masuk reban jalan sendiri. Orang politik sibuk berpolitik, biarlah rakyat berusahalah sendiri.
Jadi dia kata kalau keadaan sekarang ni untuk kita mengharapkan bantuan daripada orang politik ni agak menghampakan. Jadi kita kena berusaha sendiri. Katanya lagi, kapal singgah di Tanjung Batu, turun juragan di tengah hari. Orang miskin kita bantu, beri kemahiran hidup berdikari. Jadi cara kita nak membantu orang yang miskin, yang merahan adalah supaya mereka mempunyai kemahiran untuk hidup berdikari. Bak kata pepatah, saudara, apalah artinya kita memberi ikan setiap hari pada seseorang, berikan mereka itu pancing supaya, dan juga kait pancing dan juga umpan supaya mereka dapat mencari penghidupan dengan memancing. Itu keadaannya, saudara. Saya nampak saya punya live dalam Instagram ni terganggu juga. Mereka kenapa nak? Saya heran kenapa mereka nak mengganggu saya. Duhai, bukannya saya maki hamun orang. Saya tak tahulah saudara macam manalah diorang ni. Baik saudara, ini kita santun pula segmen Gedung Ilmu. Kerana warga kita terdahulu mengingatkan kita bahawa pemimpin itu mesti hendaklah sentiasa mereka memegang pada syarak dan adat. Mereka mesti menjaga kemurnian sikap. Jangan jadi angkuh, jangan jadi sombong bila jadi pemimpin. Kerana pemimpin yang didambakan, yang diharapkan oleh warga bangsa kita hari ini dan akan datang, serta yang dititipkan menjadi harapan pemimpin terdahulu adalah pemimpin yang tidak keras. Katanya tidak keras kerana sebagai pemimpin, jika ianya keras, bukan tidak yang keras, yang keras sikapnya saudara. Sebagai pemimpin ianya keras, dalam bertindak ianya tegas. Jadi keras hati, keras dia punya pegangannya saudara. Hatinya membatu, tiada belas. Sikapnya kaku, mulutnya puas. Orang membenci, rakyat tertindas. Negeri kacau, hidup melengas. Jadi kalau pemimpin yang keras, artinya sebagai pemimpin yang keras, dalam bertindak ianya tidak tegas, hatinya membatu, tiada belas, tak ada ihsan. Jika dijadikan pemimpin, dia ni orang yang keras ni jadi ganas. Dijadikan tua, libas melibas. Dijadikan induk, peras memeras. Memimpin negeri, umat terhempas. Jadi kita mengelakkan pemimpin yang bersikap begitu, saudara. Pemimpin yang keras, keras kepala, keras hati, saudara. Dan saya agak mengharapkan, dan pemimpin terdahulu juga mengharapkan, agar pemimpin hari ini sentiasa berlembut sangka dengan rakyat pimpinannya. Kita sambung lagi malam esok. Terima kasih Tan Sri Johan Jaafar atas kiriman buku tersebut. Saudara, memang saya kena beri peringatan. Saudara tak suka pun saya kena beri peringatan kepada mereka yang menyunting semula live saya ini dan masuk ke channel YouTube. Maka adalah menjadi tanggungjawab anda di atas setiap suntingan dilakukan. Pihak saya tidak akan bertanggungjawab langsung ke atas komen-komen yang diberikan. Jadi sila pastikan kalau anda nak menyunting, anda nak beri komen, gunakanlah bahasa yang diizinkan oleh Kementerian Komunikasi. Saudara, jika tidak, anda harus bertanggungjawab atas setiap suntingan dan komen anda. Ingat saya tidak mampu untuk memantau kesemua komen yang ditulis. Jadi segala komen atas suntingan adalah tanggungjawab anda. Ingat, ini adalah pencerahan politik, saudara. Saudara Muhammad Saleh, saudara Rosdiwan, saudara Rosli Yunus, Din Hua, ini dalam Instagram. Dan pencerahan ini tidak lain dan bukan adalah bertujuan untuk memberi informasi. Tidak lebih daripada itu, saudara. Bukan melewakan sesiapa. Ingat, saudara. Dan saya amat mengharapkan agar kita memegang prinsip kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. We must agree to disagree. Ingat, saudara, kita adalah warga cinta damai yang mencari keharmonian dalam kehidupan. Kalau nak berinteraksi, gunalah bahasa yang baik-baik, yang berharmonis, saudara. Baik, saudara, kita mulakan dengan pengumuman yang saya dapat hari ini bahawa Duli Yang Mahmulia Sultan Ibrahim Ibni almarhum Sultan Iskandar Shah, itu sultan yang dipertuan bagi negeri dan jajahan takluk Johor Darul Takzim, telah pun memperkenan terhadap barisan senarai esko kerajaan negeri Johor yang disembahkan oleh Menteri Besar yang baru, itu Datuk Seri On Hafiz. Jadi baginda bertitah bahawa majlis angkat sumpah ahli-ahli esko akan diadakan pada hari Sabtu, 2 hari lagi, 26 hari bulan Mac 2022 di Balai Menghadap Istana Bukit Serin.
Pada mereka yang terpilih menjadi Exco, kita ucapkan selamat bertugas. Bukan untuk sesuatu yang dimegahkan. Ingat, saudara akan melafazkan angkat sumpah di hadapan Duli Yang Maha Mulia Sultan Ibrahim. Jangan anda mengkhianati janji dan sumpah ke bawah Duli, ya saudara. Saya dalam kesempatan ini turut menjunjung kasih. Semoga Allah peliharakan Sultan Johor. Walaupun saya orang Perak, saya lihat bahawa keprihatinan baginda terhadap rakyat bangsa Johor begitu kental sekali. Ya. Beruntunglah warga Johor memiliki payung mahkotanya, saudara. Baik, saudara. Saya menerima catatan daripada Puan Mariam. Dia bertanya pada saya. Dia kata, saya memberi pencerahan saban malam berhubung dengan COVID. Itu COVID-19. Jadi beliau kata boleh tak minta daripada saudara Rio daripada Sri Melaya untuk menyatakan angka bilangan mereka yang dah sembuh supaya dapat dibalanskan jumlah mereka yang terjangkit, katanya. Jadi katanya kita umumkan mereka yang dijangkiti puluhan ribu setiap hari. Dan sekarang ni jumlahnya dah 4 juta lebih. Rasanya apakah penyakit itu kekal dan tak sembuh-sembuh. Jadi beliau mahu saya beri pencerahan. InsyaAllah saya akan mengharapkan supaya saudara Yu dapat memberikan kepada saya senarai ataupun jumlah mereka yang telah pun berjaya disembuhkan. Jangkitannya sudah 4 juta lebih. Apakah yang disembuh tu dah 3 juta ke, 1 juta ke, 4 juta ke, terpulang, saya tak tahu. Jadi dia kata negara luar pun dah tidak lagi bercakap soal COVID-19 di negara luar. Memang betul pun. Jadi apakah kita masih lagi hanyut dengan cerita COVID-19 ini? Itu pandangan daripada Puan Mariam. Dia kata tak payah ulas. Saya kata saya perlu menyatakan. Bukan saya nak mengulas. Saya tak mau mengulas, saya. Cuma saya perlu memberitahu, mewawarkan keadaan macam mana jangkitannya. Puan, saya minta maaf. Mungkin kita, sebab saya kata kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. Matlamat saya adalah untuk menyedarkan warga supaya kita lebih berhati-hati dalam menghadapi suasana di mana pandemik COVID-19 ini sudah pun bagaimana diumumkan oleh kerajaan sudah bertukar kepada endemik. Begitu juga saya menerima kiriman daripada saudara Mat Saleh. Dia bertanya, ini persoalan yang perlu dijawab. Dia katanya minta tolong beri pencerahan berkenaan dengan Kementerian Kesihatan ni. Dia kata sibuk nak menyaman orang pasal tidak menggunakan face mask. Apakah semua ini? Tapi saya, dia kata yang ramai di luar ni ingin juga tahu. Jadi pelitup ataupun face mask yang mana satu yang ada pengiktirafan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia atau Bersirim. Betul juga. Kalau tak pakai face mask ataupun pelitup, maka boleh disaman. Tapi yang mana satu? Apakah Sirim ada membuat dia punya kualitinya pengikhtirafannya? Sama juga dia kata dengan artikel yang banyak jual luar sana. Kalau ubat mesti diiktiraf oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Kenapa face mask dan artikel tak ada? Padahal rakyat guna benda ni hari-hari dan ramai yang menjual di online. Jadi kita rakyat ni apakah akan membeli saja produk itu? Yang siapa yang boleh mengesahkan bahawa face mask itu sesuai, tak sesuai? Orang Bruno saya tak boleh nak ulas kalau satu benda yang di mahkamah, saudara. Ini cakap tentang face mask, saudara. Jadi dia kata dia dah mencari, ya. Tak ada satu pun kenyataan daripada Kementerian Kesihatan ni mengenai perkara ini. Jadi dia kata kena ingatlah menteri-menteri dan timbalan menteri ni mereka ni semua adalah seperti non-executive chairman dan non-executive deputy chairman. Kerana mereka tidak boleh campur ataupun campur tangan dalam urusan operasi harian kementerian. Jadi kerja mereka adalah untuk tetapkan polisi dan memastikan polisi itu diikuti oleh KSU ataupun ketua pengarah kementerian. Kerana mereka lah yang ada executive power dalam hal operasi harian. Saya rasa mungkin saudara Mat Saleh ni memang dia pun bosan jugalah dengar tak pakai pelitup boleh kena saman. Jadi kalau kita nak pakai pelitup, topping tu, jenis apa yang disahkan yang ada standard operasi sirimnya, ataupun Kementerian Kesihatan kata beli yang jenis ini saja. Ini tidak. Rakyat beli. Ada yang harga RM6, ada yang harga RM16, ada yang RM5, ada yang harga RM2. Jadi apakah benda itu selamat digunakan? Jadi kalau benda itu tak selamat, nak pasal orang pakai buat apa?
Ini yang saya dengar lah, saudara, yang saya dapat daripada Saudara Saleh. Saya bersetuju. Kadang-kadang saudara, sebab itu elok kita bertukar-tukar informasi. Ya, kadang-kadang saya pun terlepas pandang. Kita pun terlepas pandang. Kita dengar orang paksa pakai, kita pun pakai. Sebab kita takut kena denda. Tapi apakah benda yang kita pakai itu benar-benar bermanfaat untuk kita? Benar-benar dapat mencegah penularan COVID-19. Jadi persoalan yang dilontarkan oleh Saudara Saleh tadi, apakah ia mempunyai piawan? Piawannya itu dapat sirim ke yang disahkan oleh Kementerian Kesihatan. Jadi saya harap agar pegawai di Kementerian Kesihatan dapat melihat persoalan ini. Kalau tidak, nanti rakyat membeli barang yang tak sepatutnya mereka beli. Dan rakyat memakai barang yang tak sepatutnya rakyat pakai. Betul saudara, ya, Saudara Ilyas ni sepatutnya Kementerian menjelaskan pada rakyat. Ini yang kita harapkan. Dan saya harus melontarkan persoalan ini. Terima kasih Saudara Saleh atas peringatan dan juga pencerahan yang elok kita kongsi bersama, saudara. Jadi kalau pegawai tanya dengan kita, kenapa tak pakai pelitup yang mana satu? Yang mana yang disahkan oleh kementerian? Jangan nak saman saya tak pasal-pasal. Boleh juga dia alasan. Pulanglah saudara, ya. Baik. Itu soal tentang COVID. Cuma saya melihat sekarang ni ada isu yang agak mendesak pada kita tentang isu Sapura. Saya tidak mahu menyentuh sebab tentang perjalanan Sapura, kewangan dan sebagainya, sebab saya bukan akauntan bertauliah, saya bukan pakar ekonomi. Tapi saya melihat kegusaran yang sering dilontarkan oleh Datuk Seri Najib, beliau disangkal pula oleh Rafizi Ramli yang baru kembali dalam politik, katanya nak menyelamatkan Sapura ini, nak gunakan duit rakyat apa semua, no? Tetapi saya melihat bahawa apa yang dilontarkan oleh Datuk Seri Najib ini adalah sesuatu yang menyangkut soal negara. Kerana kenyataan daripada Majlis Perkhidmatan Minyak dan Gas Malaysia, MOGSC, melalui presidennya, itu Puan Sharifah Zaidah Nurlisha Syed Ibrahim, katanya terdapat vendor yang masih belum menerima pembayaran daripada Sapura Energy. Walaupun sudah lebih setahun mereka menyelesaikan, melaksanakan kontrak-kontrak yang diberi kepada mereka. Dan ini menyebabkan banyak vendor terdiri daripada kalangan perusahaan kecil dan sederhana PKS ini terjejas dan berdepan dengan masalah dari segi aliran tunai. Itu sebenarnya kerana menurut laporan kewangan Sapura Energy ini pada suku keempat tahun 2021, syarikat itu dianggarkan berhutang sebanyak 3.3 bilion dengan vendor. Jadi mereka yang mendapat kontrak daripada Sapura ini tidak mendapat bayaran. Ia turut memberi kesan kepada industri minyak dan gas, ONG. Jika Sapura Energy ini menjadi muflis dan boleh menyebabkan ekosistem ONG yang telah kita bina sejak tahun 1974, menurut Puan Sharifah tadi, sejak kita bina dari tahun 1974 boleh runtuh. Apakah ini yang kita mahu? Ini persoalannya, saudara. Kerana itu perlu dicari upaya untuk menyelamatkannya. Soal mereka yang melakukan onar semasa mentadbir Sapura Energy ini, mereka perlulah kita siasat. Mesti ada kertas putihnya. Kerana menurut Puan Sharifah, jika berlaku, jika syarikat Sapura Energy ini muflis, negara terpaksa membangunkan semula ekosistem baru. Itu bermula dari bawah, yang mana sudah tentu akan memakan masa yang lama. Kita juga akan kehilangan ramai bakat dan kemahiran, dan mungkin juga terpaksa bergantung kepada kepakaran dari luar negara. Ya, sekarang ini, saat ini ramai penganalisis mengunjurkan kalau tak dijaga-jaga betul-betul, nilai saham Sapura akan jatuh ke bawah 1 sen. My God. Bermakna keseluruhan nilai pelaburan PNB adalah sekitar 4 bilion ringgit akan hangus. Ini dalam Sapura Energy ini. Sebab itu saya rasa Datuk Seri Najib cuba memberi pandangan untuk menyelamatkan. Cara macam mana terpulang. Tapi janganlah pula dikatakan gunakan duit rakyat dan sebagainya. Bukan cara begitu saja. Kerana setakat ini Sapura juga telah terima berpuluh petition penggulungan daripada mahkamah kerana tidak membayar kepada vendornya. Jika ia terpaksa gulung tikar, maka bank-bank tempatan, itu utamanya Maybank, yang memiliki
Maybank yang juga 50% milik PNB akan terdedah pada kerugian pinjaman sekitar 10 bilion ringgit. Lagi rugi saya. Kemudian modal kerja Sapura juga kali ini start katanya telah dibekukan sejak Oktober 2021. Jadi bila sesebuah syarikat tidak mempunyai modal kerja, maka mereka tak mampu membayar supplier serta pekerjanya. Ini yang sedang berlaku. Saudara, kerugian dan risiko akan bertambah setiap hari sekiranya masalah kecairan kewangan tidak diselesaikan. Jadi sebab itulah kerajaan tidak boleh tunggu lama. Untuk menyelesaikan masalah ini kena dicari upaya bagaimana nak menyelamatkan kedudukan Sapura Energy ini. Saya melihat, saya bukan pakar, saya melihat bahawa ada perkaranya perlu diselamatkan kerana ramai vendor-vendor, tentulah daripada kalangan Bumi Putra dan anak-anak tempatan. Mereka akan terkesan bila Sapura Energy ini dimufliskan. Ini keadaannya. Bagaimanapun saya agak terima kasih, ada lega sikit apabila Yang Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri memberi jaminan bahawa katanya Petronas tidak akan dijarah sebagaimana yang dilakukan oleh kerajaan terdahulu untuk mengorek reserve tunai. Ini dia kata bahawa bukanlah menggunakan Petronas semata-mata. Carilah upaya lain. Ini sebabkan kerana kerajaan Barisan Nasional sebelum ditewaskan dalam pilihan raya 2018 dulu, kita telah membina sejumlah daripada 40 bilion ke 176 bilion kedudukan kewangan Petronas dalam tempoh 9 tahun. Tetapi dalam tempoh 22 bulan, wang Petronas dijarah sebegitu teruk. Jadi kadang-kadang begitulah kita mengharapkan agar jangan sampai Petronas ini dijarah lagi. Ya, saudara, bagaimanapun carilah upaya. Pimpinan harus memikirkan bagaimana harus menyelamatkan sebab kedudukan Sapura ini boleh menyangkut, boleh mengakibatkan bank, PNB dan sebagainya yang terkesan. Jadi jangan jadikan ini isu politik. Saudara, baik saudara, saya juga menerima kiriman. Memang saya dah bercakap, saya tak silap saya sebulan dulu pun saya dah bercakap isu ini. Tapi sekarang timbul balik. Ia timbul kerana bila kehidupan rakyat susah. Bila rakyat susah, maka kalau orang tengok orang ni senang, dia mula marah. Itu katanya, kalau rakyat senang, hidup bahagia, mereka tak ambil kisah pun. Tapi hari ini rakyat begitu kan susah. Nak dapatkan duit daripada pengeluaran wang sebenar pekerja pun masih berdolak-dalik. Ini keadaannya. Kerana hari ini, saya melihat ramai netizen mula mengulas apabila Yang Berhormat Perdana Menteri menyentuh tentang bebanan kewangan kerajaan yang terpaksa menanggung untuk pembayaran emolumen dan pencen kepada penjawat awam. Antara komen netizen yang paling banyak ialah bayaran pencen yang paling membebankan kerajaan sebenarnya ialah di kalangan ahli-ahli politik. Ini lebih tinggi allowance mereka daripada gaji, khususnya jawatan Perdana Menteri, Timbalan Perdana Menteri, Menteri Besar, Ketua Menteri, Menteri, Esko, ahli-ahli Parlimen dan ahli-ahli Dewan Undangan Negeri. Sepatutnya mereka bukan penjawat awam dan hilang kelaikan daripada menerima pencen, skim pencen kerana hanya memegang jawatan untuk tempoh lebih kurang 60 bulan. Mereka sepatutnya tidak layak menerima pencen penuh berbanding dengan kalangan awam yang perlu bekerja selama 240 bulan untuk memenuhi syarat untuk menerima pencen. Jadi ahli-ahli politik ni kerja 60 bulan dah dapat pencen. Jadi menteri ke, besar pula pencen tu. Dia dalam tulisan saya nampak cuba lihat contoh emolumen seorang menteri kabinet. Gaji asas 18,000, allowance kerajaan 10,500, allowance perumahan 10,800, allowance rakyat 10,650, allowance tempat letak kereta 10,650. Sebenarnya mereka tak bayar pun untuk letak kenderaan. Ya, selain itu kerajaan juga terpaksa membayar emolumen sebanyak 16,000 sebulan kepada 222 ahli Dewan Rakyat dan 11,000 sebulan kepada 70 ahli Dewan Negara. Bayangkan katanya setiap pilihan raya, itu 5 tahun sekali, wakil dipilih berubah dan mereka semua hidup lama. Berapa pula kos pencen untuk bekas wakil rakyat yang dipilih? Inilah kata netizen perkara yang membazir berbanding penjawat awam yang rendah seperti membantu umum grade 11 dengan gaji hanya RM1,216 dan selepas berkhidmat lebih dari 30 tahun gajinya serendah RM2,983. Jadi pencen hanya jumlah RM1,491 sebulan. Mereka kerja selama 15 tahun. Selepas usianya
60 tahun. Jika kita mengambil kira jangka hayat rakyat Malaysia sehingga 75 tahun. Jadi keadaan inilah yang membuatkan warga netizen, ramai orang menzahirkan apabila Perdana Menteri menzahirkan tentang beban emolumen dan sebagainya, terus mendapat sanggahan daripada warga netizen. Dan ini perlu diperbetulkan. Saya bersetuju. Kerja 60 bulan je dah dapat. Fazilah Gadi. Yang perintah 4 tahun ni siapa? Tak tahulah saya, saudara. Jadi lepas itu pula saudara, hari ni tiba-tiba semalam lah. Sebenarnya silap cakap kan hari semalam. Ini tiba-tiba pula Tan Sri Yatim buat pengumuman. Dia kata sepatutnya diberikan anugerah kepada sekejap ya. I'm on live, sir. Saya tengah live sekarang ni. I will call you back, sir. I will call you back later. Thank you, sir. Ada pembesar telefon saya. Minta maaf, saya. Biasalah tu saya. Jadi saya harus ada benda yang dia nak bercakap dengan saya gamanya. Jadi dalam keadaan sekarang ni, saudara. Jadi bila Tan Sri Yatim mengisytiharkan kononnya mestilah diberi penghargaan kepada Lim Kit Siang yang mengumumkan bahawa dia sudah pembersara dari politik dan meninggalkan politik selama-lamanya. Dan ini membuatkan ramai pemimpin UMNO menolak cadangan itu. Seorangnya adalah itu Ahli Majlis Tinggi UMNO, Saudara Datuk Razlan Rafi'i. Dia kata tiada apa yang boleh dibanggakan daripada perkhidmatan Lim Kit Siang sebagai ahli parlimen ke, sebagai orang politik. Malahan dia adalah seorang ahli politik yang resis. Tidak apa yang perlu diberi penghormatan, katanya. Seorang yang penuh sejarah resis dan merosakkan perlembagaan negara. Negara menyaksikan perpecahan, pergeseran antara kaum hingga mencetuskan suasana panas hanya disebabkan oleh tindakan kenyataan-kenyataan resisnya. Perjuangan resih yang dibawa oleh Lim Kit Siang banyak merosakkan hubungan antara kaum. Hak orang Melayu yang terjamin dalam perlembagaan pun turut tercabar. Jadi katanya keputusan untuk bersara amat dialukan. Bagaimana tidak pula kita nak menguraikan dia nak cara bersama pulang. Tetapi cara apabila rakyat yatim kata nak bagi anugerah, dia kata ini betul-betul punya dangkal lah. Betul-betul dangkal. Ada pula yang kata setiausaha veteran UMNO Malaysia, Datuk Mustafa Yaakob, dia kata ini idea gila. Betul. Kita ramai lagi tokoh-tokoh yang perlu kita ingatkan, kita anugerahkan. Tidak pula kita nak santuni. Kalau nak bagi anugerah, beri anugerah. Orang yang terhebat macam Tengku Razli Hamzah, orang yang begitu berjasa pada negara, berjasa pada ekonomi, pemikirannya masih boleh digunakan, masih boleh dijadikan panduan. Apa kita tak bagi fikir pun. Saya banyak juga, macam di Perlis pun ada, di Kedah pun ada, di Perak pun ada. Ramai tokoh-tokoh kita, tokoh-tokoh pejuang dalam pasukan tentera misalnya, tentera laut, tentera darat, pasukan polis misalnya. Tapi ini tidak kita fikirkan untuk diperjuangkan pada anugerah. Tiba-tiba Lim Kit Siang, ni rakyat yatim ni letak di mana pemikirannya, rasionalnya di mana? Aduhai, angin tak ada, ribut tak ada, tiba-tiba dia kata negara patut memberi anugerah kepada Kit Siang. Saya geleng kepala lah macam ni. Orang macam ni. Aduh, idea tak boleh pakai. Betul lah kata yang bagi Datuk Mustafa Yaakob, satu pemikiran idea yang gila. Terpulanglah pada anda semua. Saudara? Baik, saudara. Itu bab anugerah apa semua tak usah kita fikirkan. Sekarang ini, saudara, saya bila melihat, kita nak bercakap tentang apa yang berlaku semalam. Semalam sebenarnya perkara yang betul-betul serius, saudara. Benda-benda ini bukan boleh main-main, saudara. Maruah negara tercemar, maruah kerajaan tercemar, kedudukan politik negara kita betul-betul in the limbo, dalam keadaan terumbang-ambing. Jadi sebagaimana saya menerima kiriman daripada saudara Taram Shah. Taram Shah dari Johor, dia kata di parlimen hari ini, dia kata apa bezanya hari ini semua dia menyokong. Kerana hari ini banyak ada 2-3 usul yang dibawa oleh kerajaan telah disokong sepenuhnya oleh ahli parlimen. Apa gunanya? Apakah mereka takut kerana Perdana Menteri akan mohon supaya pembubaran parlimen dilakukan? Itu pandangan saudara Taram Shah daripada Johor. Saya kata bijak juga sahabat saya ni.
Dia melihat bagaimana pencaturan politik mereka. Semalam mereka dah menolak. Hari ini apa usul dia? Terima pula 141 bersetuju. Terima pula 141 bersetuju. Ini keadaan saudara. Dan paling penting, ini paling penting, benarlah apa yang dikatakan oleh Yang Berhormat Presiden UMNO waktu beliau menzahirkan ucapan Presiden UMNO semasa Perhimpunan Agung UMNO, bila Datuk Seri Zahid mengatakan bahawa you are sleeping with your enemies, artinya anda tidur bersama musuh anda dalam satu selimut. Dan beliau telah pun mengingatkan kepada awak Perdana Menteri. Dan akhirnya semalam terjadi seperti apa yang digambarkan, yang dizahirkan. Jadi sebab saya lihat tentang usul SOSMA, ini penting saudara. Usul ini saudara sebenarnya dulu telah pun ada dan telah pun diterima waktu itu dominan yang UMNO. Usul ini dibawa oleh Timbalan Menteri Keselamatan Dalam Negeri Datuk Jazlan. Dan usul itu bermula daripada 31 Julai 2017. Waktu itu agak menarik juga saudara. Ketika itu 93 orang menyokong dan 77 menentang. Jumlah keseluruhan ahli parlimen waktu itulah 170 orang. Dan semalam sama juga jumlahnya 170 orang ahli parlimen yang mengundi, tetapi 84 menyokong dan 86 yang menentang. Cuma hari ini kata speaker ada kiraan bahawa bukan 84, 85. Soalnya 85 ke 84 ke 80 ke, artinya usul kerajaan sudah ditolak. Suka tak suka kena terima hakikat ini. Walaupun Anthony Loke cuba dia memberi alasan kononnya Pakatan Harapan tidak melanggar MOU atau perjanjian memorandum persefahaman yang disifatkan oleh Datuk Zaid Hamidi sebagai kita memberikan mereka pisau untuk merobek jantung kita. Kita memberi mereka belati untuk menusuk ke jantung kita. Hari ini Anthony Loke cuba sebagai Susah Agung Barisan Nasional, Susah Agung DAP, dia kata bukan. Ini persoalan lain. Tak boleh. Sebab dalam memorandum persefahaman itu hari dipersetujui, macam saya kata semalam, bahawa Pakatan Harapan, pembangkang tidak akan menyulitkan kerajaan yang amat berhormat Datuk Ismail Sabri. Jadi kalau ada usul untuk kebaikan rakyat, mereka akan menerima ataupun paling tidak berkecuali. Tapi semalam dengan terang dan nyata, kalau saudara lihat pula apa yang berlaku semalam, menyerap darah kita saudara. Punya bersoraklah mereka seolah mereka memberi satu kemenangan. Menang, ini kemenangan rakyat. Mereka tidak tahu bahawa penolakan usul sebut, sebagaimana kata Yang Berhormat Datuk Nazir Aziz, ini merupakan satu kejatuhan moral. Suka tak suka, dari segi ini kebiasaannya, Presiden bagi negara-negara Commonwealth yang mengamalkan sistem pemerintahan Westminster, artinya kerajaan dah runtuh. Dan Perdana Menteri harus membubarkan parlimen dan menyerahkan semula pada rakyat. Itu kenyataan Yang Berhormat Datuk Nazir Aziz. Beliau adalah pengamal undang-undang, beliau orang lama dalam politik, walaupun kadang-kadang kenyataannya itu menyinggung kita, tetapi dari segi persepsi sebagai ahli parlimen tentang kita mengamalkan sistem demokrasi berparlimen, maka pandangan itu jelas. Di England, kalau ini berlaku, maka kerajaan itu dengan sendirinya dia akan membubarkan parlimen untuk menyerahkan semula kuasa itu kepada rakyat. Suka tak suka, inilah yang berlaku, yang harus lihat. Sebab itu sekarang ni kita merasakan, saya walaupun ada pihak mengatakan gini, ada percaturan politik dan sebagainya, bagi saya letakkan ke tepi. Ini bukan soal politik semata-mata saudara. Kerana apabila usul untuk meminda undang-undang SOSMA itu, maka ditolak, dan dengar apa reaksi pihak polis. Kerana menurut bekas Ketua Polis Negara Datuk Tan Sri Musa Hassan, dia kata negara akan terdedah kepada risiko keselamatan yang jauh lebih besar tanpa adanya Akta Keselamatan langkah-langkah khas 2012 ataupun SOSMA. Kerana beliau menzahirkan kebimbangan. Katanya, selepas usaha kerajaan untuk melanjutkan peruntukan penahanan selama 28 hari tanpa tempoh perbicaraan SOSMA bagi 5 tahun lagi, ia telah gagal. Jadi dia merasakan pihak wakil rakyat
yang tidak lagi melihatkan kepentingan keselamatan negara. Mereka melihat kepentingan politik. Jadi kalau Malaysia tak mahu undang-undang keselamatan, katanya, terimalah akibatnya nanti kalau apa-apa yang terjadi. Sebenarnya jangan lupa dengan undang-undang SOSMA itu jugalah Datuk Ayub berjaya menahan kumpulan LTTE. Yang berlaku dulu itu hari. Saya ini banyak benda. Usul yang dibawa oleh Menteri Dalam Negeri, itu Datuk Hamzah Zainuddin, sebenarnya gagal. Soal yang bawah tu orang daripada Parti Bersatu soal lain. Tapi beliau adalah mewakili kerajaan. Ini keadaannya. Dan bagaimanapun Polis Raja Malaysia menurut Ketua Polis Negara akan menggunakan peruntukan undang-undang sedia ada untuk melaksanakan penahanan bagi kesalahan mengikut Akta Keselamatan. Jadi menurut Ketua Polis Negara Tan Sri Akri Sani, Polis Raja Malaysia mengambil maklum dan menerima keputusan Dewan Rakyat itu. Pihak polis dia akur. Mereka adalah orang pelaksana undang-undang. Jadi ini bermakna SOSMA tidak lagi akan memperuntukkan kuasa untuk menahan selama 28 hari ke atas individu yang ditahan bagi siasatan membabitkan kes-kes keselamatan yang bersifat kompleks. Dulu SOSMA ini juga digunakan waktu, jangan lupa saya, negara terdedah kepada serangan di Lahad Datu. Ini keadaannya saudara. Jadi antara kesalahan di bawah bab 6 Kanun Keseksaan, kesalahan terhadap negara, bab 6A Kanun sama, bab 6B, bab 3A Akta Anti Memperdagangan Orang dan Anti Penyeludupan Migran, serta Akta Langkah Khas menentang keganasan luar negara. Jadi menurut Tan Sri Akri Sani, bagi kes melibatkan kesalahan SOSMA yang disiasat selepas 31 Julai akan menggunakan peruntukan mengikut undang-undang prosedur yang sedang berkuat kuasa seperti kanun prosedur jenayah. Itu saja yang boleh dilakukan. Bagi saya saya bersetuju dengan pandangan Tan Sri Musa Hassan dan kekecewaan Ketua Polis Negara. Polis nak menjalankan tugas, tiba-tiba orang politik pula yang kerana mereka mementingkan soal politik, mereka lupa soal apa yang harus mereka lakukan. Banyak orang bertanya saya berapa ramai. Saya setakat ini saya dapat lebih kurang 32 orang ahli-ahli parlimen yang tak hadir. Nak tanya siapa? Tapi saya tak boleh sebut nama. Saya boleh sebut nama kerana dapatan saya daripada parlimen, dia semua sebut kawasan yang mereka wakili. Jadi anda yang mewakili kawasan itu kena lihat. Kena tanya kenapa ini berlaku. Pertama itu kawasan Sembrong, kerana kononnya ahli parlimen tersebut berada di luar negara. Kedua, ahli parlimen daripada Santubong tak datang. Ketiga, ahli parlimen daripada Tanah Merah. Alasannya kerana membuat ibadah umrah. Keempat, ahli parlimen Kuala Pilah. Kelima, ahli parlimen dari Air Hitam, kerana berada di luar negara. Keenam, ahli parlimen Tapah. Ketujuh, ahli parlimen Kota Maruru. Kelapan, ahli parlimen Bandar Tun Razak. Kesembilan, ahli parlimen Lebong Tebal. Kesepuluh, ahli parlimen Keningau. Saya tak boleh sebut nama saudara, sebab di parlimen dia panggil pun begitu. Saudara, jangan semua marah kat saya. Ke-11, ahli parlimen Rompin. Rompin ni katanya dia kena COVID-19. Kemudian yang ke-12, ahli parlimen Bukit Gantang, yang melompat-lompat tu. Ke-13, ahli parlimen Pekan, yang terpaksa pergi ke mahkamah. Yang ke-14, ahli parlimen Marang. Yang ahli parlimen Marang saya mungkin dia pergi lagi ke Arab agamanya, tak tahulah saya. Lebay tu. Yang ke-15, ahli parlimen Paguh, ke sana ke sini, ke sana ke sini. Tak datang. Yang ke-16, ahli parlimen Putrajaya. Yang ke-17, ahli parlimen Kuala Nerus. Yang ke-18, ahli parlimen Kinabatangan. Mungkin Dewan Undangan Negeri Sabah sedang bersidang dan beliau sebagai timbalan Ketua Menteri. Yang ke-19, ahli parlimen Batang Lupar. Yang ke-20, ahli parlimen Pasir Mas. 21, ahli parlimen Lahad Datu. Yang ke-22, ahli parlimen Gombak. Dia datang tapi masuk lambat, tak boleh dikira. Yang ke-23, ahli parlimen Padang Besar. Pun juga masuk dewan lewat. Yang ke-24, ahli parlimen Pontian. Saudara,
Yang ke-25, ahli parlimen Bagan Datuk yang sedang sekarang ni turun naik mahkamah. Yang ke-26, ahli parlimen Tasik Gelugu. Tapi ahli parlimen Pontian tu dia kata dia tidak diberitahu ada pengundian. Yang ke-27, ahli parlimen Pasir Putih. Yang ke-28, ahli parlimen Ketereh. Dia pun masuk dawah lewat. Cakap panjang, cakap pandai, Ketereh. Yang ke-29, ahli parlimen Lenggung. Memang dia pada awal pun dia memang pantai je lah. Saudara. Dan 30 ahli parlimen Bintulu. 31 yang saya dapat iaitu ahli parlimen Alor Kacah. Ini semua ahli-ahli parlimen yang tak datang. Seri Gading hadir. Betul. 13 MP UMNO. Betul cakap Lenglong. Dan banyak orang mengatakan bahawa ada ini adalah cubaan nak menjatuhkan Perdana Menteri. Bagi saya tak melihat. Tapi pertama-tama sekali saya akan salahkan orang yang menjaga backbencher. Orang yang menjaga ketua whip kerajaan. Dan yang awak Perdana Menteri sepatutnya melihat benda ni. Sebab itulah dalam keadaan sekarang ni apa yang diharapkan oleh Datuk Sri Zahid Hamidi, dia kata kalau kini keadaannya keluarkanlah. Tak payah lagi lah kita menyantuni dengan muafakat kita punya MOU, Memorandum Persefahaman. Bubarkan parlimen, jalan yang terbaik sebagaimana yang disarankan oleh Datuk Nazir Aziz. Ini yang terbaik, saudara. Jadi saya dengar juga tadi, sekali lagi bila jadi macam ni, sahabat saya Saudara Zamir Ibrahim dari Kedah menjerit dia. Sebab dia kata sudah terang lagi bersuluh bahawa kerajaan pimpinan Datuk Seri Ismail Sabri kini telah pun diperdayakan oleh Pakatan Harapan. Betul pandangan dia. Dia kata laungan kerajaan yang stabil sebelum ini nampaknya gagal dibuktikan kerana makin dilaungkan makin menampakkan ketidakstabilannya. Menteri serta timbalan menteri ramai yang tidak hadir, termasuk pegawai menteri yang diberi tanggungjawab berkaitan parlimen. Dan ini jelas menunjukkan ketidakbertanggungjawaban mereka terhadap kerajaan hari ini. Ya, ketulusan mereka terhadap Perdana Menteri hanyalah sekadar kosmetik. Sebab dia persoalkan mana perginya Azman Ali, mana perginya orang macam Tan Sri Muhyiddin, Saudara Ikmal Hisham di mana Menteri Pertahanan. Ramai lagi. Mereka lebih berminat berpolitik dari membantu Perdana Menteri dalam perkara-perkara yang penting berkaitan dengan negara. Jadi MOU antara kerajaan dan pembangkang kini hanya menjadi bualan di kalangan rakyat. Apa perlu lagi? Dah ramai yang mempertikaikan tentang MOU ini. Adakah ianya masih relevan untuk kita teruskan? Yang terbaiknya sudahlah. Jadi sebab itu saya melihat sesi Dewan Rakyat petang semalam itu menunjukkan sikap pembangkang yang tidak pernah menepati janji. Dulu mereka merintah, itu dikatakan janji dicapati. Hari ini bila kita dah buat memorandum persefahaman, janjinya mereka tidak akan menyulitkan, janjinya mereka akan berkecuali, janjinya mereka akan menyokong. Tapi apa yang saudara lihat? Nil. Dan kerajaan pimpinan Datuk Seri Ismail Sabri dimalukan. Apakah kerana beliau adalah naib Presiden UMNO? Dalam keadaan begini, saya rasa saya minta lah kalau boleh, ya amat berhormat Perdana Menteri, marilah kita berlapang dada. Kita pertahankanlah tentang kita punya parti ini, martabat parti kita ni supaya tidak dirobek oleh mereka yang bukan-bukan. Jangan kita terperdaya. Kerana ini betul macam kata Saudara Nazir Aziz, Datuk Nazir Aziz, ahli parlimen beliau mengatakan bahawa kerajaan sudah hilang moral untuk terus bertahan. Jadi cadangan Datuk Nazir Aziz, beliau ahli parlimen saudara, dia kata cadangannya PRU perlu dibuat segera. Pulangkan kembali kuasa itu kepada rakyat. Itu yang sebaik-baiknya. Dan sekarang ni macam kata Datuk Samsun Nasrallah lah, bahawa kerajaan tidak lagi boleh mengharapkan MOU ni untuk kestabilan. Jadi Barisan Nasional perlu membina kekuatannya sendiri. Tak perlu lagi kita mengharapkan orang lain. Sebab itu saya bersetuju dengan pandangan Saudara Syam Jalil. Menurut Saudara Syam Jalil, dia kata yang tak mahu PRU ni adalah pengkhianat. Mereka mencari alasan, ini bukan, tak boleh buat begitu, gini dan sebagainya. Sepatutnya sekarang ni bubar saja parlimen. Pengkhianat yang melompat parti memang tidak mahu pilihan raya diadakan.
Jadi UMNO Barisan Nasional mahu segera mengembalikan mandat ini kepada rakyat. Jadi kerana menurut akar umbi, kata Syam Jalil, parti mahu PRU ini tidak ditangguhkan lagi. Keputusan ini dah dibuat dalam majoriti waktu Perhimpunan Agung UMNO. Dan seharusnya selaku naib presiden parti dan selaku Perdana Menteri, kita merasakan yang amat berhormat Perdana Menteri harus memikirkan persoalan ini, segerakanlah, kembalikanlah kuasa ini kepada rakyat. Baik, saudara. Ada satu benda yang agak memeranjatkan saya hari ini. Apa yang saya nyatakan kemarin, bahawa waktu Perhimpunan Agung UMNO memang ada dakwaan pihak-pihak tertentu mahu mengacau bilaukan, mahu menjadikan suasana Perhimpunan Agung UMNO porak-peranda. Kerana hari ini ternyata satu kenyataan dibuat, iaitu Pergerakan Putih UMNO Malaysia telah pun menerima aduan tentang pelanggaran tata etika ahli putih UMNO di Perhimpunan Agung Putih UMNO 2021 baru-baru ini. Artinya ada. Artinya percaturan tentang sambung surat berisi itu sebagaimana dilontarkan oleh Timbalan Presiden benar. Berikutan itu ada sebut dipanjangkan kepada jawatankuasa Lembaga Disiplin UMNO untuk diperlawasi dan diambil tindakan. Saya rasa Biro Disiplin UMNO mesti bersidang segera. Orang yang buat onar ni segera disingkirkan. Ni Saudara Musa berjanggut, saya seminggu 2-3 kali menjala ikan sungai nak beli dengan sayur hari-hari. Aduh, katanya, mampu. Saudara, ini saudara Musa berjanggut, ini kehidupan rakyat. Memang saya tahu apa yang anda alami, bukan saudara seorang saja, ramai. Jadi saudara Anwar Hashim, Taqiyuddin, backbencher pun tak sokong. Saya tak mau cakap siapa-siapa saya. Apa yang berlaku semalam itu jelas. Berbalik kepada tentang apa yang berlaku kepada Parti Putih UMNO. Jadi melalui penolong setiausaha Asuma Baby Muhammad Sali, dia kata sebagai badan yang berkecuali, beliau yakin dan menyerahkan sepenuhnya kepada jawatankuasa Lembaga Disiplin UMNO untuk menangani hal sebagainya. Saya lihat tak sepatutnya mereka cuba melakukan onar. Digunakan pula anak-anak puteri kita. Puteri-puteri UMNO ni, mereka bukanlah matang sangat. Kita didik mereka dalam politik, tiba-tiba disogok itu dan ini. Bagi saya itu bukan jaluran politik yang sebaik-baiknya. Itulah keadaan saya. Saya harap agar Tan Sri Zul Hasnan dapat mengambil tindakan segera. Kalau ada anak puteri UMNO yang terlibat, maka singkirkan. Kita kata kalau tunas yang baru bercambah itu, kalau kita melihat bahawa ada tanda-tanda yang boleh merosakkan pohon itu, maka cantas saja. Tak ada perlu lagi kita nak bermain politik, kita nak timbang sana, timbang sini. Nak berlaku. Sebab macam saya katakan, terdapat 3 orang. Dan ada juga 2 orang bekas anggota Pergerakan Pemuda. Jadi ini perlu disiasat secara tuntas. UMNO, macam saya katakan, perlu melakukan islah dalam kepimpinan sesegera mungkin. Sebab kita dalam melihat sekarang ni, kita sudah pun mendekati untuk diadakan pilihan raya. Jadi kita tak perlu adanya ahli-ahli UMNO yang bersikap begitu. Baik saudara, dalam kesempatan ini saya cuma ingin mengulas. Ada teman-teman bertanya, kalau diadakan pilihan raya, apakah UMNO Barisan Nasional akan menang besar? Saya kata kalau mengikut data yang ada, UMNO Barisan Nasional mungkin masuk ke gelanggang dalam keadaan hari ini bukanlah boleh menang besar, saudara. Nak tubuh kerajaan pun susah juga, tetapi harus bekerja keras. Sebab itu saya akan tengok ada kajian yang dibuat, tapi yang buat kajian ini apa kita harapan daripada Parti Amanah. Dia kata bahawa jika berlaku pilihan raya khususnya di Selangor, suasana landscape politik di Selangor ni berbeza dengan Melaka dan Johor. Yang saya agak setuju. Sebab dalam keadaan sekarang ni, pimpinan UMNO khususnya di Selangor ni mesti bekerja keras. Jangan lena, jangan leka dengan kemenangan yang dicapai di Melaka dan juga di Johor. Begitu juga untuk seluruh negara. Saya berhasrat untuk mengulas persoalan ini malam esok, saudara. Sebab saya merasakan ini persoalan penting. Saya akan cuba cari data-data lagi sejauh mana UMNO mampu untuk menubuhkan kerajaan selepas pilihan raya nanti. Memang rakyat sudah menantikan untuk memberi kembali
kuasa pemerintahan negara kepada UMNO Barisan Nasional. Tetapi apakah pimpinan-pimpinan yang sedia ada? Bukan satu dua orang, saudara. Di peringkat akar umbi, di peringkat bahagian, daripada Perlis sampai ke Sabah. Kena cari jalan, saudara. Saudara Aiman Zainal yang rantai merah jambu tak nak cerita pula. Saudara Aiman, saya nak cakap pada saudara. Saya dah bagi tahu berkali-kali, saya kata. Sesuatu yang menyangkut soal mahkamah, saya tidak akan ulas. Kerana ini boleh membahayakan diri saya. Kenapa saudara memanggil ataupun memancing saya untuk mengulas? Saya tak akan ulas. Sebab saya adalah seorang wartawan, saya berpegang pada etika kewartawanan. Apabila mahkamah memutuskan secara jelas orang ini bersalah, 1, 2, 3, 4 faktanya, baru saya boleh ulas. Selagi masih dalam perbicaraan, saya tak boleh ulas. Kerana ini dianggap sebagai contempt of court. Saya mungkin tidak pernah bergelar warga jurnalis. Saya perlu kita mesti ada etika kita, saudara. Dalam etika kita, pertama-tama sekali sebelum saya buat siaran, kalau ada satu berita yang menyangkut soal-soal istana, itu dulu istana didahulukan. Sebab saya adalah warga jurnalis yang berkhidmat di Usaha Melayu. Sebab itu dulu Akhbar Usaha Malaysia ni, Usaha Melayu, berita-berita istana itu menjadi berita besar dulu. Kedua, baru berita Perdana Menteri. Ketiga, baru berita-berita biasa. Kalau nak kes ke jenayah, jadi berita kaki ataupun berita dalam. Belakang sekali, berita sukan. Tapi kerana live ini tidak ada sukan, saya tak boleh buat laporan. InsyaAllah malam esok kita cari lagi apa bahan-bahan yang perlu saya sediakan untuk saudara. Dan cara pencerahan saya, mungkin orang tak suka. Terpulang pada saudara. Saya harus menyantuni setiap warga kita dengan penuh berharmonis, saudara. Ingat, saudara, matlamat kita pencerahan untuk informasi. Dan saudara boleh bersetuju untuk tidak bersetuju. Kita jumpa lagi malam besok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.